Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tak semangat ni. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kuat sikit. Hari ni hari kedua puasa lah. Baik, betul. Kita puasa. Tapi puasa bukanlah untuk kita menjadi lebih lemah. Tujuan kita puasa adalah untuk menjadikan kita lebih kuat dari biasa. Kerana apa? Kita lihat banyak peperangan dalam Islam. Semuanya banyak di bulan puasa. Bulan Ramadan, betul. Jadi bulan puasa adalah bulan yang kita harus menjadi lebih kuat daripada bulan biasa. Kan? Jadi bila kita bagi salam tu, kena bagi salam menampakkan kita lebih kuat dari biasa. Jangan kita bagi salam atau jawab salam lemah. Kerana apa? Salam adalah satu doa kepada pihak yang mendengar dan pihak yang menjawab. Baik. Salam ni penting juga. Salam ada berapa jenis salam yang kamu tahu? Assalamualaikum. Betul lagi? Salam ada 3 jenis. Ada berapa jenis? 3 jenis salam. Satu salam kita bagi salam dan tak perlu jawab. Salam apa tu? Salam apa? Kita bagi salam, dia tak perlu jawab. Salam apa? Salam apa? Salam selesai solat. Ada orang jawab ke? Kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jawab ke? Dia kata Waalaikumsalam. Pai. Mau dia jawab lagu tu pai kita. Betul tak? Jangan. Jangan lu amal. Kawan bagi salam selesai solat, malam tarawih, dia bagi salam. Berapa kali dia bagi salam? 2 kali. 2 kali dengan berapa rakaat? Berapa kali salam semua? 40. Kali. Berapa kali salam? 20. Berapa kali salam? Hai, buat ke tak buat malam ni? Siapa yang buat 20 malam? Angkat tangan. Yang buat 20 angkat tangan. Oh, hebat. Yang buat 19 dah. Yang buat 8 angkat tangan. Ya. Ramai. 8 pun ramai. Kalau 8 kali salam lah. Kalau kawan kamu jawab Waalaikumsalam, itu salam yang pertama, betul tak? Salam yang kedua. Salam kedua iaitu salam tentang apa? Salam biasalah, kena jawab kan. Kita pergi rumah orang jumpa kawan, Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Ada lagi satu salam yang ketiga. Yang ni boleh jawab, tapi kita tak mau dengar dia jawab. Ya, salam kepada ahli kubur. Mau kita berlalu Assalamualaikum kepada ya ahli kubur, dia menjawab Waalaikumsalam. Lari kita. Betul tak? Jadi kita tak mau dengar, tak mau dia jawab. Sebab apa? Sebab boleh lari kita. Mau kawan tu gempak tu tengah malam lari you. Jangan buat main. Walaupun bulan puasa, mau dikubur dia jawab pula lari. Jadi jangan, kita pun tak mau dengar. Dia jawab. Baik. Jadi tadi dah kenal nama cikgu lah. Dah kenal nama cikgu. Cikgu ni masih lagi bertugas di SK Ambang Ahad, mengajak sesi petang. Sudah beristeri 6. Oh, sudah beristeri 6 anak. Saya dah dengar habis lagi ni.
Dah buat kesimpulan ni yang banyak fitnah ni. Tak ada dengar habis lagi. Bulan puasa dia dengar lagi habis. Jangan sampai kita gosip ni. Antara sebab pahala puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila mana kita mengatakan fitnah, kita melebarkan fitnah, kita viralkan fitnah, kita cakap sesuatu yang tidak betul, maka pahala puasa kita sama ada hilang ataupun berkurang. Jadi saya tinggal di Ambangan Heights. Bila sebuah heights itu tinggi ya, sebab dia ada S dia di belakang. Kalau ada S itu double lah. Double lah. Ambangan Heights. Dengar pun itu tinggi ya. Tapi tinggi juga Cik Duduk. Di English Country Home memang tinggi. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini dapat kita berkumpul, dapat hadir ke sekolah pada hari yang sangat baik, cuaca yang sangat baik. Cikgu tengok semua pun nampak macam ceria, bahagia. Seronok tengok. Hari ini hari yang kedua kita puasa. Tapi adakah kita tahu mengapa kita puasa? Siapa tahu mengapa kita puasa? Siapa tahu? Bagi budak ni tak ada hari soalan lagi dia boleh jawab tak? Dia apa tujuan kita puasa? Tahu tak? Kami puasa macam tu kan? Tujuan kita puasa pada bulan Ramadan. Yang penuh dengan berkat ni. Ya, Masya Allah. Jawapan kemah tu. Betul disebabkan Allah beritahu kita pada bulan Ramadan untuk berpuasa. Ya, sebab perintah Allah. Itulah yang pertama, kerana ianya adalah perintah Allah. Perintah Allah. Allah tu siapa? Tuhan kita. Allah tu Tuhan kita. Apa saja yang Tuhan kata, kita kena sebab kita apa? Manusia Allah. Kita adalah hamba. Hamba dia lawannya adalah Tuhan, ataupun kita panggil Tuan. Panggil apa? Tuan. Allah tu Tuan kita. Kita ni hamba. Bila hamba perintah kepada hamba, maka bila hamba perintah, bila Tuan perintah kepada hamba, maka hamba kena ikut. Betul tak? Kalau dia kata puasa 3 bulan berturut-turut, kena ikut tak? Kena. Sebab dia adalah Tuan. Pernah tengok cerita piramid? Pernah? Dalam cerita piramid kita tengok bagaimana filem apa kan? Filem yang ada hamba tu yang kena jual tu. Mana tiga? Bukan. Bukan Alibaba, bukan. Tiga Abdul. Bagus. Ini memang cikgu saja nak tahu kan, peminat piramid ataupun tidak. Tiga Abdul. Bila mana piramid panggil hamba, Khadam. Khadam. Dia panggil hamba dia. Apakah hamba tu datang macam mana? Berlari-lari turun tangga. Saya Tuan. Bila Tuan panggil hamba, begitulah. Saya Tuan. Ada apa saya boleh bantu Tuan? Dengan ketakutan, dengan penuh tunduk, dengan penuh hormat, dia datang kepada Tuan yang dengan segera. Itu hamba. Bila Tuan panggil hamba, maka kita kena datang dengan segera. Bila Allah panggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Tuhan panggil kita. Betul tak? Betul. Rumah Allah dilafazkan, dilaungkan oleh muazzin. Tuhan, pemilik rumah tersebut, rumah Allah, iaitu Allah Tuhan kita, panggil kita, hayya 'alas salah. Kita mai tak? Hai. Yang rasa hamba mai. Yang rasa hamba mai, betul tak? Sebab Tuhan dia panggil. Tapi kalau dia tak rasa dia hamba, dia mai tak? Tak. Dia tak mai sebab apa? Sebab dia rasa dia Tuan. Kalau Tuan panggil Tuan, sampai tak? Tak sampai. Di sekolah saya seorang cikgu juga. Bila majikan panggil, majikan tu Tuan saya. Dia kata, Aznan, datang ke bilik saya sekarang. Ustaz panggil. Ustaz panggil. Kita bertengah makan nasi, tinggal. Tinggal. Tengah baca surat abad pun tinggal.
Sebab apa? Tuan panggil kita. Kalau tak pergi boleh tak? Buat tak tahu boleh tak? Boleh juga. Tapi nanti kena lah. Kan? Kita pergi sebab apa? Kita anggap dia tuan. Kan? Kita anggap dia tuan. Kita pergi. Tinggal semua benda. Kita jumpa dengan tuan kita. Tapi bila Allah, iaitu tuan kita yang sebenar, panggil kita, kita main tak? Tengok di surau sebelum bulan puasa, ramai ke tak ramai? Ramai tak ramai? Ada tak ramai. Sebab apa? Sebab tak ramai hamba yang datang. Sebab apa? Merasa dirinya tuan. Itulah kesombongan manusia. Kesombongan manusia bila mana tuan yang memanggil. Allah panggilnya datang ke rumah Allah, tapi dia tak boleh datang. Sebab apa? Sebab dia tak rasa itu tuannya yang memanggilnya. Kamu rasa kamu hamba ke tuan? Hamba ke tuan? Hamba. Semalam siapa yang semalam pula, pagi tadi subuh, siapa yang menghadap tuannya di rumah Allah tadi? Angkat tangan. Yang pergi subuh, Dia solat subuh ni. solat subuh berjemaah di surau. Tengok, angkat tangan. Angkat tangan. Bangga lepas. Bangga lah. Betul kita bangga, kita kena bangga. Sebab apa? Kita berjaya menyahut seruan tuan kita. Betul tak? Betul ke tidak? Ya. Tapi tak ramai. Tapi bulan puasa ni ramai. Tambah-tambah minggu pertama ramai. Betul tak? Terawih penuh. Dia rasa macam nak kena perbesar masjid tu. Rasa tak cukup ni. Abang kata imam kita kena perluas masjid ni. Abang melimpah roh. Rasa tak cukup. Dan sejadah tak ada. Tunduk atas. Atas apa? Lantai ya. Tubuh jangan. Habis 8 rakaat. Habis. Sebab apa habis? Sebab kita rasa orang lain pergi, kita rasa bulan puasa ni adalah bulan adat. Kita nak jadikan bulan puasa ni bulan bulan adat, bukan ibadat. Adat di bulan puasa adalah pergi masjid. Adat bulan puasa adalah main tarawih. Kita buat macam ini adalah acara tahunan. Habis bulan puasa tak ada orang. Bila lepas bulan puasa rasa macam nak tutup masjid. Sebab apa? Ataupun kita kena perkecil masjid ni. Besar sangat ni. Ada dosa kan? Nak kena berbesar ni. Nak kena perkecil. Betul tak? Minggu pertama kita tengok minggu satu. Banyak, pelanggan kata banyak sekali. Pelanggan kata apa? Banyak. Minggu kedua pelanggan kata apa? Sedikit. Betul tak? Puasa 4 minggu. Minggu kedua yang main tarawih sikit. Minggu ketiga jarang tu dia. Tapi jarang. Minggu yang keempat kadang. Maksudnya lagilah sedikit. Itulah kita. Itulah sikap kita bila menghadap Tuhan kita. Itulah sikap kita bila menghadap Tuhan kita. Kita mengaku la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, hati kita menafikan bahawa itu Tuhan kita. Kita hanya lafaz di mulut. Seperti mana kita orang Islam, kita lafazkan di mulut, aku orang Islam. Agama apa? Agama apa? Aku orang Islam. Ada seorang sahabat Nabi, dia baru masuk Islam. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah masuk Islam, aku telah beriman ya Rasulullah. Nabi kata, jangan sebut kau beriman, katakanlah kau seorang Islam. Kenapa Nabi kata macam tu? Kerana apa? Kerana orang Islam belum tentu lagi beriman. Orang Islam belum tentu lagi beriman. Kerana apa? Islam hanya di lidah. Islam. Tapi di hati tindakan bukan Islam.
Orang Islam belum tentu lagi beriman, tetapi orang yang beriman confirm Islam. Betul tak? Betul tak? Betul. Orang beriman ni orang apa? Orang yang menzahirkan apa yang diucapkan di mulutnya, apa yang diiktikadkan oleh hatinya, dia terjemahkan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, dengan mana dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan ibadat-ibadat yang telah ditetapkan olehnya, berpuasa, sembahyang, zikir, Quran, zakat dan sebagainya. Dia melakukannya semua itu, maka bersaksilah bahawa dia beriman. Dia datang surau 5 kali sehari. Barang siapa yang datang ke surau 5 kali sehari, maka bersaksilah bahawa dia seorang yang beriman. Kalau main 4 kali sehari, beriman tak? Beriman tak? Orang iman lah tu. Kalau dia orang-orang yang Islam, dia kena lengkapkan Islam. Apa maksud Islam? I maksud apa? I Huruf I. Islam. I itu apa? Saya. I itu saya. Bagus. I yang lain? I apa? Saya hidup. Islam ni, I itu isyak. Dia solat isyak. I itu apa? Isyak. Isyak berapa rakaat? 6. Tapi hari tu ada viral loh. Viral kata ni isyak berapa belah rakaat tak ingat. Betul, sekali ke solat sunat semua sekali betul. Tapi dia bermazhab yang lain lah. Mungkin bukan bermazhab Syafi'i. Dia memang pegang sungguh-sungguh solat wajib dan solat sunat. S tu apa? Subuh. Kalau rasa Islam buat isyak, buat subuh. Betul? Siapa tak buat subuh angkat tangan? Ada? Allah tahu. Allah tahu, confirm tahunya. Subuh. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Pendek saja. 2 rakaat. Hayya 'alas solah. Kita tengah tidur. Waktu kita tidur, waktu sedang kita menikmati kenikmatan, kita sedang tidur. Waktu itulah syaitan datang tindih kita. Tindih kita nak tolak selimut. Berapa gram selimut tu? Ada 2 gram. Ingat lah, kita 2 kilo boleh angkat kan? 2 gram tak boleh tolak tau. Sebab apa? Datang hidayah pada kita. Hidayah tu apa pula? Hidayah tu apa? Hidayah tu apa? Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk. Baguslah. Petunjuk. Hidayah betul petunjuk. Datang petunjuk. Sampai di telinga kita. Hayya 'alas solah dengan sayur. Petunjuk sampai. Hidayah sampai. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan, tidak ada keizinan daripada Allah, kekuatan dan keizinan ni kita panggil taufik. Panggil apa? Taufik. Sampai dah hidayah, tapi taufik tak sampai, kekuatan tak sampai, tidur macam tu lah. Tapi orang yang sampai dengan hidayah ke telinganya, Allah sampaikan juga taufik ke hati dan badannya, maka dia bangun, tolak selimut 200 gram. Tolak. Dia tolak tu. Jangan main-main. Kalau lemah tak boleh tolak. Ada kawan saya kata, dia kata kalau kata tolak juga 200 gram tu, dia melayang. Sebab apa? Sebab tengah tidur. Tengah tidur boleh tolak, hebat. Orang yang boleh tolak selimut dia waktu subuh, orang yang sangat hebat. Barang siapa yang mengerjakan solat subuh secara berjemaah, Nabi kata, Nabi menjamin dia takkan menjadi munafik. Munafiknya apa? Munafiknya apa? Orang yang mendustakan agama dia sendiri. Orang? Yang mendustakan agama dia sendiri. Mendustakan agama bolehlah. Dia pura-pura macam beriman, buat-buat macam beriman, tapi sebenarnya hatinya tak beriman. Dia buat sesuatu tu bukan kerana Allah. Dia buat, contoh dia puasa.
Bukan kerana Allah. Dia puasa sebab nak kurus. Dia kata ini peluang ni cantik ni, boleh kurus ni. Aku rasa gemuk dah ni. Tunggu bulan puasa ni kita puasa. Bagi kurus balik. Dia niat macam tu. Dia ingat Allah tak tahu niat dia. Sembang ingat Allah tak tahu. Allah tahu tak? Allah tahu. Dia berniat bukan kerana Allah. Ada satu cerita. Nak dengar cerita? Ya. Ada seorang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang mati syahid di medan perang. Sebelum dia mati syahid, Nabi telah teka, Nabi telah bagi tahu kat dia bahawa nama dia Kuzman, bahawa engkau Kuzman adalah ahli neraka. Sahabat Nabi ahli neraka. Kita sahabat Nabi ya? Jauh sangat sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun ahli neraka. Orang yang berperang di medan Uhud menjadi ahli neraka. Bila Kuzman dengar, dia kecil hati. Dia kecil hati dengan Nabi. Sampai hati Nabi kata badan ahli neraka. Dia dicalonkan untuk ke perang Uhud. Sebab dia marah, kecewa, merajuk. Dia tak pergi perang. Dia boikot. Sebab apa? Marah kat Nabi. Sebab apa dia marah? Sebab Nabi kata kat dia ahli neraka. Bila Nabi kata kat dia ahli neraka, maka dia pun balik, tak pergi perang. Sampai tengah jalan jumpa sekumpulan orang perempuan. Orang perempuan ni biasalah, dia tu pengecut. Orang lain pergi perang, hang balik rumah. Orang perempuan pakat tu kata kat dia pun jalan. Dia buat tak tahu, dia tengok dia nak kata apa pun. Tapi sifat orang perempuan ni, bila tak respon dia rigan. Dia rigan. Siapa yang dah kahwin tahu, dia rigan tu. Keluar rumah dia selalu keluar rumah. Sampai ke jalan kadang-kadang dia sambut mulai. Dia rigan. Dia rigan Kuzman. Weh Kuzman, pengecut. Pengecut. Orang Kedah ni kalau pengecut ni, ada satu bahasa nak sebut bulan puasa pula. Nak sebut tak boleh, tak ada apa, tak tahulah. Ni apalah teruk pengecut. Orang perak, orang pergi perang duduk rumah. Dia ligan. Tadi dia, kali pertama tak marah lagi. Sebab ligan tu dia rasa tercabat. Dia kata apa kata aku pengecut lah. Dia balik rumah. Dia ambil tombak, dia ambil apa semua segala perlengkapan dia. Dia pun naik kuda, pergi terus ke medan Uhud. Masa tu orang dah tengah duduk ready nak perang. Daripada jauh dia lontarkan lepingnya, tombaknya. Dia lontarkan tombaknya, laju tombaknya. Dan dia ni seorang yang penombak yang hebat. Bila orang tengok tombak tu, orang tahu lah, merah. Tu confirm tombak Kuzman. Seorang pakar dalam menombak. Ini merah. Ingatkan tak main. Tadi kata maju. Apa dia main? Tapi yang sampai dulu adalah tombaknya. Berdesuk. Lalu ke tepi ni berdesuk. Sampailah ke arah musuh. Musuh pun terkejut. Main ke belakang, tak main ke depan. Dia tak sampai lagi. Tombak sampai dah. Hebat. Dia peluru ke hadapan musuh dan berlawan dengan sangat hebat. Orang kata apa? Beraninya dia ni, berani hebat ni. Hebat, berani lagu ni. Takkanlah ahli neraka ke? Nabi silap berapa hari. Takkan ahli neraka. Dia pergi seorang dia. Dia lawan. Dia cedera sikit. Kemudian dia kata apa? Tu baru sikit tu. Tak habis lagi. Mau habis mati balik. Dia tu baru sikit Orang kata hebat tu baru sikit dia dah. Tu baru orang kata apa? Buah mula Sekian tengok lagi hebat. Dia lawan lagi. Dia tak cedera. Dia lawan lagi tak cedera. Sampai kali ni dia kata tak boleh, dia kena pergi cedera juga. Rupanya dia dalam hati dia fikir apa? Dia nak buktikan bahawa dia bukan pengecut.
dia adalah pemberani. Kalau boleh dia nak mati dalam perang. Bila dia mati dalam perang, orang akan kata kat dia adalah syahid. Rupanya dia nak mati dalam perang. Dia lawan, dia cedera. Akhirnya dia cedera. Dia lawan lagi, musuh ramai yang mati. Dia cedera tapi tak mati juga dia. Sampai dia lemah dah. Awak tak mati ni. Lawan lagi, lawan tak mati juga. Lagi dia lawan, lagi ramai musuh mati, tapi dia tak mati. Dia pun berhenti perang. Dia sandak di satu tempat. Lalu diambilnya, ada riwayat kata pedang, ada yang riwayat kata anak panah. Diambil pedang atau anak panah tadi, dia cucuk dekat dada dia. Dia buat apa tu? Bunuh diri. Kemudian sahabat-sahabat yang kata kat dia, hebat semua ni, dia ni sangat hebat, berani. Lalu Nabi bagi tahu bahawa dia adalah ahli neraka. Maka tepatlah kata Nabi bahawa dia berperang bukan kerana agama, dia berperang kerana apa? Kepentingan dirinya sendiri. Dia berperang, dia kata dia perang untuk apa? Dia perang untuk Madinah. Dia perang untuk kaum dia. Dia kata tu aku lawan tu, ramai mati tu baru perang sebab kaum lah, sebab diri dia. Kalau kerana Allah lebih ramai mati dia. Dia nak apa? Bahawa dia berperang bukan kerana Allah, dia berperang kerana kepentingan dirinya. Untuk kepentingan yang lain. Itulah innama a'malu binniyat. Setiap amal itu bermula dengan niat. Tepat tak kata Nabi bahawa dia ahli neraka? Tepat. Sebab apa? Sebab niatnya itulah. Walaupun dia luka parah, mati syahid. Hui, kan senang nak mati syahid. Hari ni siapa mau pergi mati syahid dekat Palestin? Mau? Siapa mau? Tinggal anak bini, tinggal awet, tinggal segala-galanya. Mau pergi mana? Pergi Palestin? Awak pula RM10 pun takut. Nak buat drama pasti berlari, tak mau pergi perang. Jadi kita kena buat sesuatu kerana Allah. Betul tak? Semayang pun kena Allah. Tadi buat IS L apa? L apa tahu ni betul-betul orang muda. Lembab. Lembab. Lohor. Semayang lohor. Dah lohor ni, hantar moyang lagi ke? Mak kita panggil. Dulu masa saya kecil, Nan, dah lohor dah. Masuk mai. Semayang. Lohor. Betul? Betul lohor. Orang kata. Pak rakaat. Niat kerana Allah. Bukan kerana mak bagi. Bukan kerana mak suruh. Kadang kita semayang sebab mak suruh. Siang. Kosong. Kosong. Bila mai di akhirat, mana tengok pahala semayang kan? Tengok kosong. Pasal apa ni? Semuanya bukan kerana Allah. Kemudian A apa? Asal. Kemudian M apa? Maghrib. Lengkap tak Islam? Islam itulah, solat itulah tiang Islam. Betul? ISLAM. Itulah tiang. Barang siapa yang tidak mengerjakan solat Isya, maka dia meruntuhkan agama. Cuba aja tanpa I, jadi apa? Islam. Islam ke Islam? Betul lah katanya runtuh dia. Tak jadi Islam dah. Siapa yang tak sembahyang subuh, dia jadi apa? Hilang. Anda tahu apa itu hilang? Dia pergi kata, kenal itu belalang? Kenal? Kalau tak sembahyang lohor, jadi apa? Agama apa? Islam. Anda kenal agama Islam? Tak kenal. Kalau tak sembahyang maghrib jadi apa? Islam tak kenal. Tesla kenal. Abang Tesla kenal?
Viral tu. Ha. Tiap-tiap minggu viral lah. Nah. Lari duk viral apa pula ni? Abang apa pula? Ha? Abang apa? Abang bomba. Abang bomba. Tak tahu lah. Macam-macam. Jadi Islam itu terdiri daripada solat yang utama. Solat yang utama. Sebab tu Nabi kata jangan kata kamu beriman selagi kamu belum solat. Kita dah ada Islam, kita dah ada iman. Kita perlukan apa lagi? Kita perlukan apa lagi? Takwa. Bukan tokwa, takwa. Bunyi dekat-dekat tu lah. Takwa tu nak tahu apa? Ha? Takwa dia takut pada Allah. Sama orang kita takut dengan rimau. Apa perbezaan takut dengan rimau, takut dengan Allah? Apa perbezaan? Apa perbezaan? Kena bagi hadiah kalau beli awak ni. Ha? Takut dengan rimau kita lari. Betul tak? Kenapa tak lari? Takut dengan hantu pun sama lari. Tapi takut dengan Allah kita kena makin dekat. Makin kita takut pada Allah, makin kita dekat pada Allah. Takbir. Allahu Akbar. Emas. Emas ni. Baik. Makin kita takut, makin kita dekat pada Allah. Bukannya makin kita takut, makin kita jauh daripada Allah. Yang jauh daripada Allah tu berani. Orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada masjid, jauh daripada rumah Allah, tu orang yang berani. Berani melawan Tuhannya. Berani lawan siapa? Ada juga hamba yang berani. Ada. Dia berani lawan. Itu hamba yang berani. Tapi kalau dia seorang bertakwa, ketakutan yang ada pada dirinya, ketakutan pada Allah, menyebabkan dia makin tunduk, makin patuh, makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak dia pergi masjid, makin banyak dia ibadat, makin banyak dia baca Quran. Itulah orang yang bertakwa. Kalau dia makin sedikit buat ibadat, makin sedikit datang ke surau, maka ketahuilah bahawa dirinya belum lagi bertakwa. Kalau kita pergi hari Jumaat, solat Jumaat, kita dengar Tok Khatib kata apa? Ittaqullah. Sampai habis tu pandai. Dia suruh kita bertakwa apa dia suruh kita beriman? Kenapa dia tak suruh kita beriman? Siapa tahu? Boleh relate tak dengan cerita yang sebelumnya? Orang Islam tidak solat, dia masih Islam. Tapi orang yang beriman dia solat. Yang pergi ke masjid tu orang Islam ke orang beriman? Orang beriman. Kalau dah ada iman, kenapa nak suruh beriman lagi? Jadi Tok Khatib berkata, bertakwalah wahai orang yang beriman. Sebab di hadapannya adalah orang yang beriman. Orang yang datang ke masjid adalah orang yang beriman. Jadi dia kata takwalah. Kalau dia jumpa orang Islam, wahai orang Islam berimanlah. Bila dia jumpa orang beriman, wahai orang beriman bertakwalah. Boleh faham tak? Orang yang Islam belum tentu beriman. Orang yang beriman confirm Islam. Orang yang beriman belum tentu lagi bertakwa. Tapi orang yang bertakwa confirm beriman. Boleh faham itu? Clear tak? Clear tak? Clear tak? Pandai ni. Baik. Sebab itulah Tok Khatib kata bertakwalah kamu. Sebab dia tahu yang tu adalah orang apa? Orang beriman. Jadi dia tahu. Maka dia berkata bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab apa? Takwa ni apa? Takwa ni dia macam kita panggil satu motivasi untuk kita.
Nak lebih tepat lagi, takwa ni sebagai penjaga. Cikgu bagi simbolik sikit. Simbolik sikit, Contohlah Islam. Islam ni macam tanah. Islam ni macam apa? Tanah. Orang yang ada Islam dia ada tanah. Tak kira tanah apa, tanah busuk, tanah apa. Tanah. Siapa yang ada Islam, dia ada tanah. Orang yang beriman adalah pokok. Pokok tu tanam dekat tanah tu lah. Orang yang beriman ada apa? Ada pokok. Pokok tanam di tanah tersebut. Orang yang bertakwa adalah, takwa ni apa? Takwa ni adalah penjaga kepada pokok dan tanah tersebut. Kalau tak ada orang jaga, pokok tu boleh hidup subur tak? Tanah tu boleh subur tak? Nak tanam kadang-kadang kita kena suburkan tanah dulu. Korek tanah atas, bor tanah apa? Tanah pasiak lah, tanah apa semua kan? Bor baja sikit kan? Betul tak? Siapa yang buat? Penjaga lah. Ataupun petani tu. Betul tak? Kemudian yang tanam pokok, siapa yang tanam? Penjaga tu lah. Jadi yang suburkan Islam adalah takwa. Yang suburkan iman juga adalah takwa. Kalau tak ada takwa, bagaimana Islam dan iman nak subur? Contohnya, coba bagi contoh lagi. Ketika kita dengar azan waktu subuh, hayya 'alas solah, orang yang ada iman, dia boleh bangun. Tapi bangunnya dengan keadaan malas-malasan, dengan keadaan lengah-lengah. Dia bangun, mungkin bangunnya lewat tak sampai surau. Tu orang beriman, semayang. Tapi lalai. Bila dia ada takwa, takut pada Allah. Kalau kita tengah takut pada Allah, boleh bangun ataupun tidak? Kalau kita tengah takut pada Allah, kita takut pada Allah, boleh bangun tak? Boleh. Tapi kalau kita tak takut pada Allah, tidak ada takwa, boleh bangun tak? Susah nak bangun, walaupun ada iman. Jadi takwa ni adalah apa? Pelajar. Satu penguat pada kita. Untuk kita apa? Kena bangun ni. Allah panggil aku ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Aku takut pada Allah, aku takut pada siksa Allah. Kita takut sebab ada takwa, maka boleh bangun. Kalau tak ada takwa, tak boleh bangun. Kalau tak ada takwa, jangan sembang lah. Betul tak? Tak boleh. Jadi takwa ni kena ada. Takwa ni penting. Sebab apa takwa ni penting? Sebab Allah ni dia nak tengok takwa kita. Ada satu cerita lagi. Boleh dengar cerita tak? Ada satu cerita takwa. Satu ketika ada seorang pendosa yang telah Allah jatuh di akhirat nanti Allah cerita, yang telah Allah jatuhkan dia, timbang berat belah dosa, dia diputuskan untuk masuk ke neraka. Maka Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, heretnya ke neraka. Dia tak mau pergi. Dia menangis tak mau pergi. Tarik dia tak mau pergi. Seret dia ke neraka, bakar dalam neraka. Kalau nak bakar dia dalam neraka, seret dia tak mau. Kemudian Allah kata apa? Pukul dia pun dia tak mau pergi. Sampailah akhir sekali dia pingsan. Bila pingsan senang nak heret, betul tak? Bila heret dah sampai dekat pintu neraka, tiba-tiba terdengar satu suara, Allah, suara yang sangat lemah, kecil suara. Allah, ya Allah, ya Allah. Mendengar tu Allah kata, dari mana ke suara tu? Wahai malaikat, kau tengok sat kat mana suara tu mai?
Kawan tu dah pingsan boleh cakap. Tak boleh maaf. Habis apa yang cakap? Allah. Bila siasat-siasat, suara itu datang daripada apa? Daripada apa? Siapa tahu? Tak tahu. Daripada bulu mata orang tersebut. Ada berapa naik bulu mata? Banyak orang. Ada 100? Lebih? Tahulah kan? Baik. Rupanya suara tersebut datang daripada bulu mata tersebut. Ditanya kepada bulu mata, wahai bulu mata, mengapa engkau memanggilku? Wahai Allah, aku tahu bahawa lelaki ini adalah pendosa. Aku tahu bahawa lelaki ini banyak melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi ketahuilah olehmu, pernah lelaki ini satu ketika dalam hidupnya menyesal akan perbuatan dosanya, hingga dia merasa takut untuk berjumpa denganmu ya Allah. Dia takut akan siksaanmu ya Allah. Tetapi dia tidak berdaya ketika itu. Dia pernah menangis. Tangisan air matanya membasahi bulu mata, membasahi diriku. Aku bersaksi bahawa air mata itulah air mata takwa daripadanya. Bukti dia takut pada Allah. Walaupun dia tak solat, walaupun dia tak buat ibadat, tapi dia pernah takut pada Allah, sehingga mengalir ke air mata yang membasahi diriku. Maka dengan itu aku pohon pada engkau ya Allah, keluarkanlah dia dari neraka. Mendengar kata-kata bulu mata tersebut, maka Allah kata apa? Kerana dia begitu takwa pada aku, dia takutkan aku ikhlas kerana takutkan aku, maka aku batalkan apa? Hukuman nerakanya. Maka Allah perintahkan malaikat masukkannya ke dalam syurga. Penting tak takwa? Penting. Ada satu cerita lagi tentang takwa. Kamu kena faham maksud takwa. Kadang-kadang orang tak cerita maksud takwa. Ada satu cerita seorang pendosa juga. Sebelum dia mati, dia pesan ke anak dia, wahai anakku, aku ini banyak melakukan dosa. Jika aku mati, kau bakarlah mayat aku. Lepas bakar, himpun mayat aku tu, kau pergilah ke tengah laut, kau buang di tengah laut. Selepas tu dia mati. Anak dia buat macam tu seperti mana yang diamanahkan olehnya. Anak dia bakar, kemudian peroi. Tahu peroi? Peroi tu apa peroi? Saya orang Kedah. Peroi ke pak? Peroi ya peroi. Tabuk ah. Peroi macam tabuk ah. Dia peroi lah dalam laut. Kemudian Allah bertanya malaikat, ada tak? Semua orang dah masuk syurga dah. Semua orang dah masuk neraka dah. Kemudian Allah kata, ada tak orang yang takutkan aku, yang duduk dalam neraka ni? Di dunia ya. Yang ni dah putus lah. Semua orang dah masuk neraka, masuk syurga dah putus dah. Dia tanya, wahai malaikat bincang dalam neraka tu, ada tak orang yang dalam neraka yang pernah takut pada aku? Cari, keluar telah seorang. Dia pernah ada takut sekali. Keluarlah dia. Allah tanya dia. Allah tanya dia, kenapa hang suruh anak hang bakat mayat hang, kemudian buang dalam laut? Pasal apa? Dia pun bagi tahu dia banyak dosa, tapi dia takut dengan dosa-dosanya akan disiksa oleh Allah. Dia takut nanti hang siksa aku dalam kubur. Sebab tu aku suruh bakat, biar
Kemudian hancur jasadku, hang tak boleh siksa aku. Kemudian aku buang dalam laut. Agar apa? Bagi hilang. Hang cari tak jumpa dalam laut. Oh, punya takut lah. Bakat. Hari ni pun ada agama yang bakat ha? Mungkin cerita ni jadi inspirasi untuk dia bakat. Ada agama yang bakat mayat. Betul tak? Agama apa yang bakat mayat? Ha? Cina? Apa Hindu? Ha? Okey, tak apalah. Jadi Allah kata, hang takut sampai tengah tu no? Hang takut sungguh. Sebab hang takut tu, maka aku bebaskan hang daripada neraka ini. Masuk dalam syurga. Tu dia, takwa. Penting tak takwa? Kamu sekarang dah sampai peringkat Islam ke, iman ke, takwa tak? Islam confirm mana? Confirm Islam. Iman sampai tak? Iman ni buat solat engkau iman ni. Buat solat engkau. Buat. Kalau buat tu iman. Kalau sampai buat amal makruf nahi munkar, itu dah jadi takwa. Betul tak? Jadi takwa. Baik. Jadi kita dah sebut Islam. Islam, kemudian iman. Iman ni puasa. Dia puasa. Kalau dia takwa, puasa yang sempurna. Dia tahu batas-batas puasa. Dia tahu perkara yang membatalkan puasa. Dia tahu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ada juga batalkan pahala puasa. Kena tahu. Yang ni boleh tanya ustazah kamu. Perkara yang batalkan puasa, perkara yang batalkan pahala puasa. Bila dia dah ada takwa, bila dah ada tanah, dah ada pokok, dah ada penjaga pokok, mau apa lagi? Mau tak buah? Mau buah tak pokok tu? Mau tak? Buah tu apa? Buah tu ihsan. Buah tu apa? Ihsan. Kita tanam pokok, kemudian kita nakkan buah. Buah tu adalah ihsan. Ihsan tu apa? Ihsan ada dua. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah tu apa? Siapa tahu hablum minallah tu apa? Siapa tahu? Hubungan baik dengan Allah. Ketika dia bersolat sungguh-sungguh, penuh tawaduk, seolah-olah Allah melihatnya. Dia solat. Orang yang ada ihsan ni, dia solat seolah-olah Allah melihatnya. Dan kalau orang pun Allah tidak melihatnya, dia tetap bersolat seperti Allah melihatnya. Maksudnya apa? Dia berpuasa seolah-olah Allah melihatnya. Puasa ni unik. Puasa ni ibadat yang unik. Kenapa dia unik? Sebab tak boleh makan dan minum. Tak boleh makan dan minum. Tak nampak unik sangat sebab India berpuasa. Cikgu ingat. Puasa ni unik sebab apa? Berbeza dengan ibadat yang lain. Apa keunikan puasa? Puasa ni adalah satu rahsia. Satu apa? Rahsia kita dengan Allah. Betul tak? Rahsia seorang hamba dengan Tuannya. Kalau kita sembahyang, boleh tak tunjuk pelakuan sembahyang? Boleh tunjuk tak? Boleh ya? Rukuk lah, sujud semua boleh. Sedekah, nampak tak perbuatan sedekah? Kita bagi, nampak tak? Baca Quran, kita baca, nampak tak? Nampak. Puasa, kalau kamu tak puasa, orang boleh tahu tak? Kalau kamu tak abad, orang tak boleh tahu. Sebab apa? Sebab puasa adalah rahsia kita dengan Allah. Hanya Allah yang tahu. Ni dia senyum-senyum ni puasa apa tak? Rahsia kita dengan Allah. Kadang-kadang kita minum banyak rumah, ayah tanya puasa tak? Puasa. Tadi balas lah. Balas ayat kuk lah tengah jalan balik bawa dapat kutip. Tak larat lah mama. Puasa. Tapi Allah tahu tak? Tahu, orang tak tahu. Inilah uniknya.
Sebab dia adalah rahsia kita. Kita pun walaupun kita dah buka puasa tadi, baru buka puasa tengah jalan, balik rumah, kita tetap berpegang pada biarlah rahsia Siti Nurhaliza. Betul tak? Kita pegang teguh. Pegang teguh. Tanya, betul ke puasa ni? Nampak macam bunyi amal belahak kan? Tak, puasa, sungguh puasa. Itulah uniknya puasa. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tapi walaupun Allah tahu, tapi Allah nak uji puasa ni, dia nak uji apa sebenarnya? Dia nak uji kita merapat kan? Dia nak uji apa? Siapa tahu? Dia bukan nak uji nafsu. Dia nak uji apa? Ya, kesabaran kita. Sabar. Sabar inilah yang akan Allah angkat di akhirat. Kelebihan puasa ada pada sabar. Bukannya ada pada tak makan. Sebelum ni pun pernah tak makan. Ada orang yang di dalam hutan sesat tak makan, tapi dia tak puasa. Cuma makanan tak ada. Puasa ni adalah ujian sabar. Puasa satu-satunya ibadat yang Allah tak umum pahalanya. Siapa tak pahala puasa? Berapa dapat? Kalau sembahyang di rumah, berapa dapat ganjaran? Berapa dapat? Sembahyang di rumah lelaki dapat berapa ganjaran? Satu ganjaran. RM2 RM1. Boleh RM1. RM2 bagi faham. Mayang di rumah, mayang di masjid dapat apa? 27. Tak apa, RM27. RM1 dengan 27 mana banyak? 27. 27 kali 5 berapa? Cuba kali tengok. 5 kali 5. Dah nak SPM dah. Dah dapat SPM dah. 27 kali 5 berapa? Cuba kali. Berapa? 100? Berapa? 135. 135. Banyak di rumah dapat balik. Dapat apa? RM5. RM5 dengan RM127. RM135 mana banyak? Banyak. Mau tak nak? Tu ganjaran yang Allah bagi. Tapi bukan RM1. Allah bagi lebih pada kita. Allah bagi satu ganjaran dengan lawan yang 27 ganjaran. Betul tak? Sabar semayang berapa minit? Semayang berapa minit? 5 minit tu juga cepat kat tu. Kita buha 7 minit. Betul tak 7 minit? Tu kira semayang elok lah. Paling cantik 10 minit aku. Aku lah 10. Dan nak 10, cikgu pun 10. 10 minit semayang. 5 kali sehari. Berapa minit? 50 minit. Untuk semayang kita spend masa 50 minit. Sahabat kita juga Allah bagi pahala 50 minit. Pahala 50 minit dapat 27 ganjaran. Betul tak? Kita puasa berapa minit? 12 jam. Tukar dengan minit berapa? 12 kali 60 berapa? Berapa? Banyak minit no? Banyak minit. Sebab itulah sabar, itulah yang Allah nak uji. Bagi orang yang berpuasa, cikgu tukarlah. Bagi orang yang bersabar, yang menahan dirinya selama 12 jam daripada masuknya sahur sampai berbuka puasa 12 jam, Allah kata tiada pahala untuknya. Tetapi Allah katakan bahawa orang yang berpuasa
itu akan dapat 2 kegembiraan. Apa kegembiraan? 2. Kegembiraan yang pertama ialah ketika berbuka. Sonok apa? Sonok orang. Azan tak dengar, kita pun dah duduk di meja makan dah. Standby dah. Betul? Ada tubuh lauk siap-siap dah. Ulam cabai semua buah kena ni dah. Ayat buah siap-siap semua dah. Nak balas lagi. Dengar-dengar azan tubuh tu ni. Ada orang yang dengar-dengar azan, dia berhukuk tu. Saya pernah jumpa. Elok azan dia berhukuk tu. Betul-betul ketagih dah. Dia berhukuk tu. Kita kata tak boleh ni pakcik. Dia tak tahan dah. Gelisah dia. Jangan berhukuk gelisah. Jadi dengar-dengar azan dia berhukuk. Itulah kegembiraan yang pertama. Kegembiraan ketika berbuka. Allah janjikan kegembiraan yang kedua, iaitu apa? Pahala sahabat tu lah. Kegembiraan yang kedua, Allah kata, aku akan umum satu anugerah awak tak awak anugerah. Ketika mana? Ketika berjumpa aku. Di mana? Jumpa Allah di mana? Di padang mahsyar. Di mana? Di timbangan mizan. Tahu tak timbangan mizan? Belajarlah timbangan mizan tu apa? Mizan, timbangan. Iaitu yang mana diletakkan pahala ibadat kita ditimbang. Jika berat belah kanan ke syurga, jika berat belah kiri, iaitu dosa, ke neraka. Ada seorang yang ketika ditimbang, timbang berat ke kiri, timbang berat ke kiri, datanglah Nabi Muhammad SAW. Wahai malaikat, jangan putuskan hukumannya lagi. Terimalah syafaatku. Syafaat Nabi ni apa? Dia kata, ambil jumlah selawat dia. Di masa dia hidup, dia pernah selawat kat aku. Ambil selawat dia, dia timbang. Bila timbang, naik sikit. Adalah selawat dia sikit-sikit masa dia hidup. Nabi kata, aku dah habis dah syafaat aku. Tapi tetap juga dalam neraka. Tetap juga, tapi naik sikit lah. Sikit lagi nak ke kanan, sikit dia. Lalu diputuskan untuk ke neraka. Allah kata, nanti dulu. Aku pernah berjanji bahawa mereka akan gembira ketika berjumpa dengan aku. Hari ini aku nak tunaikan janji aku. Aku nak gembirakan hamba aku. Aku nak engkau timbang pahala sabar ketika dia sedang berpuasa. Timbang sabarnya. Ketika ditimbang sabarnya, maka jatuhlah ke kanan, beratnya ke kanan. Maka itulah anugerah yang dikatakan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah, ketika ditimbang. Kenapa banyak sabar ni? Sebab apa? Sabar ni adalah rahsia. Rahsia kita dengan Allah. Kita bersabar, kita puasa tu rahsia kita dengan Allah. Allah tahu sabar kita terang mana. Maka Allah kata, pahala sabar ni aku yang tentukan. Maka dia akan gembirakan kita di hari mizan nanti. Takat tu faham tak? Faham tak? Hai, faham? Jadi bila mana dia diputuskan beratnya ke kanan, maka dia pun diperintahkan masuk ke dalam syurga. Baik. Jadi besar tak sabar ni? Dalam kita menjalani ibadah puasa, jangan merungut. Jangan duk kata apa. Jaga lidah kita.
jaga hati kita. Sahaja aku puasa ni kerana Allah Ta'ala. Kalau orang tu kata kat kita, kita kata maaf, aku sedang berpuasa. Sabar ni sangat besar. Sebab itulah sabar ni, bagi orang yang sabar, maka dia adalah penghuni syurga. Kemudian kita lihat juga puasa ni uniknya apa lagi? Apakah keunikan puasa? Puasa ni satu-satunya yang kita ada 3 ibu. Tahu ibu tu apa? 3 ibu penghapus dosa. Siapa tahu 3 ibu penghapus dosa? Ada 3 ibu. Bulan puasa ni adalah satu-satunya bulan yang mengumpulkan 3 ibu. Bulan lain tak ada. Ibu yang pertama, ibu ibadat apa? Ibu ibadat. Siapa tahu ibu kepada ibadat? Siapa tahu ibu kepada ibadat apa? Tahu tak ibu kepada ibadat? Apa dia? Solat. Solat adalah ibu kepada. Tanpa solat tiada ibadat yang lain. Solat ni Allah bagi kat Nabi ketika mana? Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Isra tu apa? Siapa tahu Isra tu apa? Di atas Isra Mi'raj. Isra tu apa? Ha? Bagus kamu. Dari Masjid Perjalanan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'raj. Mi'raj apa? Perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu ada apa? Ada apa? Baru ni tengok nak juara lagu. Siapa menang juara lagu? Siapa menang? Mbak Liza. Siapa menang? Amir Jahari. Dia nyanyi lagu apa? Asrat. Saya tak ingat tajuk dia. Asrat. Tetapi background nyanyian di belakang ada apa? Ada pokok kan? Pokok itu daunnya gugur selai demi selai. Itu pokok apa? Pokok kuji. Pokok apa? Itulah pokok Sidratul Muntaha. Pokok ni dia gugurkan apa? Daun. Setiap masa dia gugur daun. Di setiap helaian daun itu tertulis nama makhluk Allah yang hidup, termasuk nama kita. Bila dia buat nama kamu Ahmad di daun tu, bila gugurnya maka akan jatuh dan dikutip oleh malaikat. Malaikat tengok nama Ahmad. Ini tanda hari ini dia perlu berjumpa Ahmad untuk ambilnya Allah. Katanya lebih kurang 40 hari selepas gugurnya daun. 40 hari ambil masa. Dalam masa 40 hari itu adalah tanda-tandanya. Katanya ada tanda-tandanya seperti apa? Hidung jatuh. Kena tengok hidung jatuh. Kena tengok. Tengok ni ada hidung. Ada yang dah nak jatuh lah hidung ni. Bila hidung jatuh ni kira daun tu dah gugur. Daun Sidratul Muntaha. Dia adalah tanda-tanda kematian. 40 hari, 10 hari dan sebagainya. Jadi perjalanan Nabi itu menuju ke pokok tersebutlah. Pokok yang mana menentukan tarikh kematian dia. Siapa tahu tarikh kematian? Siapa tahu tarikh kematian diri kamu? Bila? Tahu. Siapa tahu tarikh lahir? Tarikh lahir kita tahu. Tarikh mati tahu? Kalau lah kita tahu tarikh mati, apa jadi kita?
Lalu tak makan nasi? Lalu. Tak lalu. Boleh tak kita nak bergelak? Kata esok ni tadi mati aku ni. Kan? Boleh tak kita nak bergelak? Boleh. Katalah mati pukul 12 tengah malam. Boleh tak kita seronok? Pukul 11.50. Boleh seronok tak? Solat 9 minit Kemudian setelah 59 boleh seronok tak? Boleh. Dah dekat dah ni. Kemudian tinggal lagi 10 saat. Kita pun teriak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yeay, mati. Boleh tak kita seronok macam tu? Tak boleh. Sebab itulah Allah rahsiakan kematian kita. Kalau Allah tak rahsiakan kematian kita, kita tak boleh nak buat apa. Tak boleh baru. Betul tak? Cikgu pernah tengok satu viral video seorang yang dijatuhkan hukuman mati. Seorang India di Singapura. Ketika dia nak dijatuhkan hukuman mati, dia tahu lah kalau nak mati tu. Kan? Rezeki dia tu. Kamu kalau nak tahu lah. Boleh lah. Maksudnya kan? Kemudian dia diberikan makan sebelum nak diikat pula, digantung sampai mati. Ketika dia nak makan tu berguguran air matanya, menangis. Nak makan pun tak lalu dah, bergetak-getak tangannya sebab nak mati. Betul tak? Betul tak? Kita masih di seronok, betul tak? Kematian ni bukan tentu kira bila. Mungkin bulan ni kita sambut Ramadan. Mungkin juga tahun depan kita dah tak sempat sambut Ramadan. Siapa yang boleh jamin tahun depan Ramadan dia masih hidup? Siapa yang boleh jamin? Ada tak? Ada tak? Sebab apa tak tahu? Sebab kita tak tahu. Jadi Ramadan kali ini mestilah kita buat sungguh-sungguh seolah-olah ia Ramadan yang terakhir bagi kita. Boleh tak? Boleh atau tidak? Boleh. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan cuba untuk kita berpuasa dengan terbaik. Berazam untuk puasa kali ini, puasa yang paling baik, lebih baik daripada sebelumnya. Malam ni kita solat yang paling baik, lebih baik daripada sebelumnya. Boleh atau tidak? Itulah ibu yang pertama, solat. Ibu yang kedua, siapa tahu? Ibu manusia, siapa? Mak kita. Betul tak? Betul tak mak kita? Betul. Itulah ibu manusia. Kita salah dengan ibu kita, terhapus dosa. Kita tengok mak kita, terhapus dosa. Kita cium mak kita, terhapus dosa. Ibu kita, selagi mana kita berkhidmat kepadanya, maka akan hapus dosa. Kita jumpa dia, kita bagi hadiah kat dia, bagi makan kat dia, semuanya gugur dosa. Kerana ibu adalah penghapus dosa yang kedua. Tadi adalah solat. Yang kedua adalah ibu. Tiap kali kita solat, tiap kali kita ambil wudu, berguguran ada dosa. Betul tak? Kemudian ibu segala bulan. Apa dia? Apa dia? Ramadan. Bulan ni bulan penghapus dosa kita. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi seronok bila mai hari puasa ataupun bulan Ramadan, mereka gembira. Sebab apa? Ini bulan untuk basuh baju. Betul tak? Baju kita kotor lama dah. Bulan ni ada misi basuh. Nak basuh tak? Kita pun masuk dah. Bagus semua, seluar baju kita yang kotor-kotor tu.
Bila kita basuh guna mesin basuh? Bila habis, bersih tak? Bersih ke tak? Bersih. Begitulah puasa, begitulah bulan Ramadan ni. Kita masuk dengan dosa kita yang banyak. Dari hari pertama kita masuk dengan dosa kita yang banyak. Kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita, hapuskan dosa kita, bersihkan semua dosa kita. Kita nak pada 1 Syawal kita menjadi fitrah. Fitrah itu apa pula? Fitrah itu apa? Ya, fitrah itu kaya. Fitrah itu adalah kembali bersih, kembali semula jadi seperti seorang bayi yang tidak ada dosa. Kita nak kembali fitrah. Pada 1 Syawal kita nak sambut kegembiraan dengan berakhirnya semua dosa kita. Semua dosa kita telah terhapus sebab kita basuh selama sebulan. Betul tak? Lama basuh, sehari 12 jam, malam sambung lagi dengan tarawih, basuh lagi, dengan tahajud basuh lagi. Setiap hari kita basuh. Takkanlah 1 Syawal kotor balik. Barang siapa yang 1 Syawal dia masih lagi ada dosa yang lama-lama, dia bawa 1 Syawal tetapi dia tidak kembali fitrah, maka alangkah ruginya puasanya, puasa yang sia-sia. Dia dapat hanyalah lapar dan sebab itulah kita bertahmid, kita bertakbir pada hari raya Akhirah, tanda kemenangan, tanda kita berjaya menghapuskan dosa kita, tanda kita berjaya mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, tanda kita berjaya mendapat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak puasa sungguh-sungguh, tidak buat ibadah sungguh-sungguh, mai 1 Syawal seronok tak? Seronok. Seronok raya kan? Tapi sebenarnya kita masih ada dosa. Jadi bulan puasa ni pastikan kita menyempurnakan 3 ibu kita, iaitu solat. Pastikan sempurna solat 5 waktu berjemaah. Pastikan sempurna solat sunat kita. Pastikan sempurna segala solat yang diperintahkan. Sempurnakan. Sempurnakan ibu yang pertama. Kemudian berbaktilah kepada ibu dan ayah kamu. Berbaktilah pada ibu yang menghapuskan dosa. Berbaktilah kepada mereka. Kemudian berpuasalah dengan puasa yang sempurna agar 3 ibu tadi dapat membersihkan kita menjadi lebih bersih, menjadi fitrah pada 1 Syawal. Jadi kita hari ini kita dah ada Islam, dah ada iman, dah ada takwa. Kita pun dah ada ihsan. Ihsan tu buah yang manis. Ada pokok yang tak ada buah. Sebab apa? Dia ada Islam, dia ada iman, dia ada takwa, tapi buah tak ada. Buah tak ada. Buah tak ada. Orang boleh tumpang makan tak? Tak boleh. Kalau ada buah boleh tak tumpang makan? Tak boleh. Boleh orang tumpang makan buah tu. Jadi ihsan yang kedua adalah hablum minan nas. Tadi hablum minan Allah. Ihsan yang kedua hablum minan nas. Dia kena membina, menjalin hubungan baik dengan manusia, jalin hubungan baik dengan kawan-kawan. Jangan duk buli kawan, jangan duk pukul kawan, jangan duk buli kawan-kawan, jangan duk hina kawan. Tolong betul dia kata macam-macam, hitam lah, gemuk lah. Asal. Jangan, kerana itu bukanlah sifat ihsan. Dia buat baik dengan guru. Dia tak kata dengan cikgu ya. Kadang-kadang dia kata cikgu ni macam-macam dia kata. Kan? Dia hina fizikal cikgu. Betul tak? Dia buat body shaming. Betul tak? Betul
Dia pendek kan cikgu tu. Kan? Dia pendek cikgu tu. Pendek tak ni lah. Dia pendek kan cikgu. Tak boleh. Itu bukan sifat ihsan. Kemudian dia baik dengan masyarakat. Dia pergi masjid sembahyang sunat. Sembahyang sunat pula. Sembahyang solat Jumaat. Dengar. Hello. Makan. Sihat. Hello. Contoh dia pergi sembahyang Jumaat. Dia naik motor. Dia main last sekali. Dia tengok parking penuh. Dia parking tengah jalan. Dia masuk. Bukan duduk belakang. Dia duduk depan kali tu. Dia masuk dalam masjid tu. Dia tengok ada motor di depan. Habis main Jumaat. Dia tak balik lagi. Dia tunggu baca doa. Habis baca doa dia main sunat. Bagus ya dia. Bagus ya. Baca doa main sunat. Tapi dalam masa yang sama dia dah pun halang jalan untuk orang lain balik. Orang lain tu tunggu dia berantuk macam Cim. Dia gelap-gelap. Pasal apa ada Cim? Ada insiden ke? Dia tak payah ada insiden dia. Tengok motor dia tengah jalan. Dia telah menyusahkan manusia. Bila dia menyusahkan manusia, maka sifat ihsan hablum minan nas terbatal. Segala ibadat yang dibuat tadi, main Jumaat, baca doa, zikir, solat, semuanya tidak diterima Allah. Kerana apa? Kerana seseorang yang tidak ada hablum minan nas, maka semua hablum minan Allah dia akan ditolak oleh Allah SWT. Tuan-tuan. Jadi jangan. Kadang-kadang kita letak kasut. Orang letak kasut di tepi tu. Dia main lewat. Dia tolak kasut tu. Dia nak sembahyang. Dia tolak kasut. Ada masuk longkang. Hai, tengok. Depan. Tengok ni. Tengok ni cerita ni. Dia pun tolak kasut tu untuk dia sembahyang. Ada yang masuk longkang. Keluar seorang orang tua cari kasut. Mana dia kasut? Menilau cari. Lain kali dia menemukan seorang-seorang kasut tak ada. Orang lain bersama. Yang muda-muda nampak kasut tu. Betul tak? Yang tua-tua cari tak nampak. Dia tengok tinggal sebelah. Baliknya unging-unging. Pegang kasut sebelah. Nak pakai sebelah takut tak settle. Pegang. Balik jalan kaki. Kaki ayam. Dia menyusahkan manusia ke tidak? Dia nak sembahyang. Tapi dia dah tolak kasut-kasut tu. Dia menyusahkan manusia. Maka ibadatnya pada hari tersebut atau pada waktu tersebut tertolak atas kerana tidak ada ihsan hablum minan nas. Faham tak? Dia pergi solat juga 5 waktu. Balik rumah dia lawan cakap mak dia. Dia dah hafal rumah dia. Dia tidak ada hablum minan nas dengan ibunya. Maka tertolak ibadatnya pada hari itu. Faham? Jadi kita ni buat hablum minallah, sembahyang puasa, hari-hari puasa, jaga hablum minan nas kita. Jangan kita membuat keburukan pada manusia. Jangan buat kejahatan pada manusia. Jangan menyusahkan manusia lain. Jangan ganggu manusia. Jangan buat biadab dengan manusia. Jangan hina manusia. Jangan buat dosa dengan manusia. Jika tidak, puasa kita, puasa yang hablum minallah tadi akan tertolak, akan terbatal. Sebab apa? Tanpa hablum minan nas tiada hablum minallah. Jelas tak? Jelas ke tidak? Baik. Siapa ada handphone? Di rumah ada? Kan? Ada handphone di rumah? Laki. Ada handphone di rumah, jaga. Masa puasa ni kadang-kadang pengin. Betul tak? Tu tengok TikTok, tengok apa, jaga. Ada benda tak boleh tengok yang boleh membatalkan? Yang boleh batalkan puasa. Jaga.
Waktu mana pun jaga-jaga. Perempuan terutamanya. Jaga-jaga. Perempuan yang ada you pun jaga-jaga. Sebab apa? Ada bahaya menunggu. Pukul 12 dia chatting lagi free. Chatting dengan siapa pukul 12? Chatting dengan siapa pukul 12? Pukul 12 kalau chatting dengan lelaki sembang bak apa? Sahabat bina. Oi. Sembang bak apa? Kerja sekolah. Game. Hati-hati. Hati-hati, kadang-kadang kita akan terjebak ke arah dosa. Jadi hati-hati. Itu juga adalah salah satu daripada hablum minan nas, yang mana kita tidak menjaga diri kita untuk tidak melakukan dosa. Jika kita jaga diri kita daripada melakukan dosa, maka kita telah laksanakan hablum minan nas untuk diri kita. Dan seterusnya ibadat kita pada hari esok yang mana kita panggil sebagai hablum minallah akan menjadi terbaik untuk baik. Ada sedikit masa lagi. Kita dah nak penghujung dah ni. Sabar tak? Dapat ke? Tak lagi ada jawapan untuk kita. Masih kurang apa? Sabar. Boleh sabar tak? Sekejap. 7 semua di masjid. Tak lama dah. Masih berani. Hari ni hari kedua di masjid. Kumpul masih berani. Okey tak? Kumpul. Pi, tak lama dah. Baik. Cikgu nak lahirkan satu benda dengan satu permainan. Ada satu permainan. Cikgu nak panggil 5 orang, boleh tak? Boleh tak 5 orang? Boleh tak 5 orang? Boleh tak 5 orang? Boleh kan? 5 orang. Saya nak bagi. Okey, tak 5 orang. Simple je. Ha? Lagi. Lagi. Empat. Lagi tak? Ustaz Jogi, bagi hadiah lagi korang. Ada tak? Ada hadiah lagi. Ada hadiah korang. Cepat. Cepat. Lima orang ada. Ama. Ayo, Terima kasih, Raisa.
Isyarat. Ustaz, ada hadiah lagi. Ustaz lagi hadiah ni. Lagi 3 orang. Ustaz lagi hadiah lagi. Mr. mana? Mr. mana? Barulah. Mana lagi semua? Mana lagi semua? Seorang ni. Nasi biryani. Lagi seorang kan? Yalah kata pengecut macam kursi mangga, pengecut. Pengecut lah, pengecut lah. Pengecut no testis. Mana? 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 Cikgu tak buat apa. Kita nak main satu game saja. Game penutup untuk apa yang kita dengar hari ini. Cikgu nak tutup kesimpulannya dengan satu game. Game ni akan kamu faham kesimpulan ceramah cikgu hari ini. Cikgu nak tutup dengan satu game. Yang mana game ni akan menyebabkan kamu faham apakah kepentingan dalam intisari ceramah cikgu hari ini. Lagi seorang, Wan. Baik. Di depan kamu ada A, B, C, D, E. Asal-asal siapa yang ketua? Siapa yang jadi ketua? A ke depan. A saya. Yang tu A. Okey. B di belakang A. C belakang D, A belakang B. C belakang C. E last kali. Baik. Saya akan berikan okey. Bila ni? Yang ni cikgu simbolikkan sebagai kereta api. Sebagai apa? Ini adalah kepala kereta api. Betul tak? Di kepala kereta api ada apa? Ada apa? Ha? Ada orang betul terima. Ada apa? Ada enjin, betul tak? Enjin di kepala, betul tak? Enjin tu lah yang menggerakkan kereta api, betul tak? Betul. Yang belakang ni B adalah gerabak, betul?
C adalah gerabak betul. D adalah gerabak betul. E ada gerabak betul. Ada berapa gerabak? 4 gerabak. 1 kepala kaki. Okey. Saya akan berikan kepala kaki ini akan bergerak mengelilingi pengetua tu dan kembali ke tempat. Boleh tak? Boleh persediakan. Angkat. Okey. Kereta api boleh bergerak sekarang. Hai, sini kami. Okey. Tengok. Sama-sama gerak ikut berapa lah. Kereta api jalan. Berapa ikut eh? Siapa yang pandai bunyi? Kereta api boleh bunyi. Gerabak ikut dah. Okey, sampailah pada saya. Baik, dah sampai pada saya. Kereta api yang bergerak tadi dah berjaya membawa apa ni? Kita tanya, apakah yang dibawa oleh kepala kereta api? Yang dibawa oleh kepala kereta api adalah akaun pahala. Akaun pahala. Kepala kereta api bawa apa? Akaun pahala. Pahala semua. Pahala B, pahala C, pahala D, pahala E. Semua dibawa oleh apa? Oleh kepala kereta api. Siapakah kepala kereta api? A. Pusingkan A itu apa? Itu apa? Itu apa? B sebelah dia. B ada apa? Pusingkan. C sebelah dia. Perkenalkan siapa kasih? D sebelah dia. Perkenalkan siapa tadi? E. Perkenalkan siapa tadi? Siapa tadi? Ibadat yang lain. Jadi kesimpulan yang cikgu nak buat, cikgu nak minta kamu bagi satu kesimpulan. Okey, baik. Apakah kesimpulan daripada game kereta api tadi? Siapa yang boleh buat satu kesimpulan yang sangat cantik? Siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Angkat tangan. Siapa yang boleh buat? Angkat tangan. Angkat tangan. Cuba. Hai. Cuba. Hai, yang ni soalan SPM ni. Soalan SPM. Daripada game tadi, sila sebutkan satu pengajaran ataupun satu kita kata kesimpulan yang nak kita buat. Ini soalan SPM betul? Okey, aman. Kita nak tengok bagaimana dia menjawab soalan SPM. Kesimpulannya solat yang paling penting pada pertama. Sebab yang pertama kali start dengan akhirat nanti. Kalau tak solat, ibadah lain tak berguna. Sebab yang paling pertama solat. Aslin 4. Boleh ambil SPM dah. Boleh ambil SPM dah. Saya meminta kesimpulannya, solat adalah ketua ibadat. Betul tak? Kalau tak ada solat, maka ibadat yang lain tidak boleh bergerak sampai kepada Allah. Kalau tak ada kepala kereta api, puasa, Al-Quran, apa lagi tu? Zikir, ibadat lain, boleh sampai tak? Tak boleh sampai. Yang tukang sampaikan pahala dari siapa? Solat. Betul tak? Pahala kan? Kalau kamu tak solat, puasa kamu boleh sampai tak kepada Allah? Tak boleh kan? Sebab tu kena puasa. Kalau kita puasa tapi tak solat, jadi ke mana? Bayangkan kereta api ni tidak ada kepala. Boleh bergerak tak? Gerabak puasa. Boleh bergerak tak? Gerabak Al-Quran. Boleh bergerak tak? Gerabak zikir.
buat ibadat lain. Takkan boleh duduk tangtu saja. Kita perlukan pahala sekarang. Kita perlukan pahala. Pahala semua dikumpulkan pada solat. Bila ada solat, maka adalah pahala-pahala yang lain. Kesimpulan yang kedua, siapa boleh buat? Siapa boleh buat kesimpulan yang kedua? Siapa boleh buat? Perempuan boleh buat? Soalan SPM ni. Siapa boleh buat? Tadi ketua. Jawapannya tadi pun dah sebut. Sebut apa dia? Yang kedua, solat ini adalah membuka akaun pahala, betul tak? Hei, kita tolong orang buta, tolong orang tak buta. Kita baca Quran, kita buat baik, tolong cikgu, tolong mak ayah, semua kena tolong. Semua tu dapat pahala tak? Tapi kalau kita tak solat, nak tulis pahala kat mana? Ada tak akaun pahala? Tak ada. Kita ada duit, kita nak simpan di bank. Kita tak buka akaun, boleh simpan tak ada? Kita kena buka akaun dulu, betul tak? Bila kita pergi ke bank, saya nak simpan duit. Dia kata ada akaun tak? Kata buka akaun? Kita kata akaun tak buka lagi. Tak buka lagi boleh simpan duit tak? Tak boleh, kena ada akaun. Maka solat adalah pembuka akaun pahala. Penting tak solat? Siapa yang dia puasa baik tapi solat dia tak cukup baik? Ikhlas, cikgu nak tengok. It's okay, no problem. Yang tak solat kemarin, it's okay. Jangan hina orang. Belum tentu orang yang puasa solat masuk syurga. Betul tak? Belum tentu lagi. Jangan hina orang. Hari ni kita nak cek saja. Siapa yang puasa kemarin tapi dia solat tidak sempurna, angkat tangan. Ikhlas kerana Allah. Cikgu doakan yang mengaku ikhlas ini. Cikgu doakan semoga Allah memberikan ketakwaan kepada kamu. Moga-moga puasa yang semalam akan menjadikan kamu lebih takwa pada hari ini. Moga-moga puasa yang semalam akan menjadikan kamu lebih rajin untuk solat hari ini. Moga-moga dengan puasa kamu semalam kamu akan menjadi murid yang cemerlang. Moga-moga dengan puasa kamu semalam kamu akan menjadi murid yang tidak derhaka kepada Allah. Moga-moga puasa yang kamu buat sekarang akan menjadikan kamu lebih beriman dan bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu kami, dosa bapa kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa, yang takut pada perintah, yang takut kepada larangan-Mu, yang takut untuk meninggalkan perintah-Mu. Yang mana jadikanlah kami hamba-Mu yang sangat-sangat bertuah di hari akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ketika kami dilahirkan, ya Allah, kami tidak ada dosa, ya Allah. Ya Allah, maka matikanlah kami ketika kami juga tiada dosa, ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Semoga dengan kematian itu akan menyebabkan kami terhindar siksa kubur. Sesungguhnya kematian husnul khatimah adalah kejayaan yang sebenar. Itulah kejayaan berada di dunia, yang mana kita mati dalam keadaan yang sangat baik. Semoga kita tidak disiksa di dalam kubur. Ya Allah, permudahlah kami di mahsyar. Ya Allah, beratkanlah timbangan kami ke arah kebaikan hingga kami layak masuk syurga-Mu. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa melalui api neraka. Ya Allah, jadilah puasa kami pada tahun ini, ya Allah, adalah bukan puasa yang terakhir, ya Allah. Sampaikanlah kami kepada puasa Ramadan yang seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak dosa, ya Allah. Berilah kami dapat puasa sehingga selesai Ramadan, ya Allah. Jadikanlah 1 Syawal adalah satu hari untuk kami membebaskan pesa kami. Jadikanlah kami fitrah pada 1 Syawal.
Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih kepada yang berani. Yang ni bukan Kuzman ya. Yang ni bukan Pucuk. Okey, terima kasih. Hari ini sangat baik. Cikgu yakin bahawa siapa yang datang dengan ceramah cikgu hari ini dapat satu kesimpulan bahawa puasa itu penting, betul? Solat lebih penting. Betul ada tidak? Jangan buat puasa tapi tak buat solat. Betul tak? Jadi kamu hari ini cikgu harap jangan tinggal solat. Jika tinggal solat, yang lain, gerabak yang lain tak jalan, betul tak? Tanpa solat, gerabak puasa, zakat, zikir, Quran, semuanya tidak berguna. Betul? Baik. Cikgu seronok hari ini sebab kamu dapat bagi perhatian dengan sangat baik. Jadi cikgu berharap cikgu dapat berjumpa kamu lagi di lain masa, di lain yang akan datang. Semoga apa yang cikgu berikan pada hari ini dapat memberikan satu pelajaran, satu motivasi untuk kamu. Satu motivasi untuk kamu agar kamu lebih berjaya. Baik, jadi dengan itu saya dengan rendah hati menyudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu Azlan. Pas penuh tak seronok? Nak kena ikan tak mau Cikgu Azlan main? Kita di penat dulu nanti boleh jemput ibu tu. Ini soalan kena palang. Diminta pengetua untuk beri sedikit rendah hati kepada Cikgu Azlan.